أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah. Syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita ceria gembira pada hari ini. Kita biru sama Ustaz. Oh, kebetulan Ustaz. Alhamdulillah. Dalam kita ingin meneruskan ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya pada halaman yang ke-28 kita akan menyambung perbincangan kita. Kita ingin memahami halaman demi halaman, hidayah demi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hari ini kita akan menyambung satu halaman Ustaz ya yang amat kita biasa dengar terutama menjelang bulan Ramadan. Ya, kita dah lalu bulan Ramadan tetapi kita nak mengambil apakah manfaatnya dan mungkin nanti kita bincangkan kalau saya baca ayat Ramadan macam mana ia dikaitkan dengan saya yang baca bukan di bulan Ramadan ataupun jauh lagi Ramadan. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang di depan Facebook ya boleh kongsikan Ustaz ya, share di online sekarang agar kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan apa rahsia ya. Kalau katakan ada yang bertanya soalan, Ustaz atas kali muka surat 28 ini sambungan tentang wasiat. Apa kaitan dengan puasa, apa kaitan dengan Quran dan apa kaitan dengan doa. Yang itu rahsia yang penting, dan kalau tuan-tuan dapat jawapan ini, tuan-tuan akan terkejut bahawa rupanya Allah ini memang sayang kepada kita Ustaz ya. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini ya dengan doa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ku ilmu. Kita mulakan dengan Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, penonton My Quran Time, baca, faham dan amal. Alhamdulillah, seperti biasa kita memulakan bacaan daripada surah Al-Fatihah. Saya nak fokus sedikit saja pada ayat yang ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada ayat kelima. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah pada kalimah na'budu. Na'budu ada huruf ain kat situ. Iyyaka na'budu. Ain yang tempatnya berada di tengah halqum kita. Iyyaka na'budu. Kita kena pastikan suara ain itu keluar daripada sini supaya dapat ketepatan makhraj ataupun huruf ain. Kerana antara kebiasaan kesalahan berlaku menukarkan ain kepada hamzah. Iyyaka na'budu dengan hamzah. Itu kesalahan yang juga serius. Maka kita perhatikan huruf ain itu supaya kita dapat membetulkan huruf ain sifatnya, yang mana ain itu dia lebih sedikit huruf tu. Dia tak boleh nak seperti hamzah, dia mesti na'budu. Na'budu berkaitan dengan makhraj. Insya-Allah kita akan sentuh lagi terperinci apabila sampai pada bab makhrajul huruf. Baik, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan tarannum ataupun maqam bayati kurdi. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Kita melihat kepada surah Al-Fatihah sebentar tadi, tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, berbincang dan juga kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita lihat pada muka surat halaman semalam, di hujungnya itu bercakap tentang hukum wasiat. Wasiat ini adalah salah satu perkara yang penting dan hari ini akan disambung ya, disambung. Dan kita kena ingat bahawa bila cakap tentang wasiat ini ada kaitan dengan hukum. Kita dalam program My Quran Time kita tidak berbincang hukum secara mendalam, tetapi paling kurang kita tahu bahawa ayat ini ada kaitan dengan ayat pada surah lain, dan salah satunya ialah surah An-Nisa yang kita akan bincang selepas ini Ustaz ya. Maksudnya ayat yang ke-180 itu ada kaitan dengan surah An-Nisa ayat 11 dan ada istilah nasakh ya, nasakh mansukh yang kita akan bincangkan sedikit. Mari kita tengok sinopsis bagi halaman ke-28 pada hari ini. Bermula pada ayat 182 kita akan menyambung wasiat yang wajib, tetapi adakah apa kaitan dengan mirath ataupun harta pusaka, kita bincangkan selepas ini. Dan kemudian kita melihat kepada ayat 183 hingga ayat 185 ada kaitan kewajipan puasa tapi disertakan dengan Quran, berkaitan dengan Quran. Dan ayat 186 nanti kita akan sambung ya, berkaitan dengan doa sebenarnya ya, berkaitan dengan puasa dan doa itu amat rapat. Puasa, Quran dan doa yang kita akan perhatikan sama-sama pada hari ini. Jom sama-sama bagi tuan-tuan yang berada di rumah kita mulakan bacaan ayat 182 hingga ayat 184 bersama pada hari ini insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah sama-sama pada hari ini kita masuk surah yang masih lagi surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-28. Sebagaimana Ustaz Fazrul sebut tadi sinopsis dia, bagaimana ayat berkenaan juga kewajipan puasa, juga ayat berkenaan wasiat. Kalau sebelum tu ada ayat berkaitan dengan qisas untuk memelihara masyarakat. Betul. Kemudian ayat yang berkaitan dengan wasiat untuk memelihara keluarga. Masuk juga hari ini kita akan baca ayat tentang puasa untuk memelihara diri kita Ustaz. Bagaimana Al-Quran itu begitu jelas membimbing manusia. Allah bimbing manusia dengan Al-Quran yang ada pada hari ini, masya-Allah. Sama-sama kita baca 182 hingga 184 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية
تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat 182 hingga 184. Sudah tentunya ayat 183 tadi Ustaznya, ayat yang akan mengimbau kepada Ramadan kita yang baru ini, dalam sejarah lah ya, Ramadan kita amat istimewa, special, dan kita mengharapkan bahawa Ramadan akan datang, kita dijemput lagi. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Lantaran apa? Ada sesuatu istimewa. Kita lihat dahulu pada ayat 182, tetapi barang siapa yang bimbang jika pemberi wasiat berat sebelah atau melakukan kesalahan lalu dia mendamaikan mereka, maka tiada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah sambungan kepada perbincangan kita semalam dalam ayat 180 dan ayat 181 di mana berkaitan dengan kewajipan wasiat. Dan ayat 180 tuan-tuan perlu maklum bahawa selepas itu ada turun surah An-Nisa ayat yang ke-11 ya, menceritakan ataupun memansuhkan ya kepada wasiat itu hanya untuk orang yang tidak berada dalam faraid ataupun miras, harta pusaka. Maksudnya contoh, kalau si anak ya bila dinyatakan dalam surah An-Nisa itu dapat harta pusaka, maka dia tidak boleh diwasiatkan. Maksudnya wasiat hanya boleh digunakan untuk bagi harta pada anak yatim ataupun kepada orang miskin di luar rumah kita, contohnya 1/3 sahaja. Jadi 2/3 lagi perlu digunakan berpandukan pada surah An-Nisa ayat 11. Itu ringkaslah. Hari ini bukan cakap pasal hukum sahaja, tapi bagi tuan-tuan kita boleh faham bahawa bila menetapkan hukum, kita perlu tanya pada yang faqih ya. Dan program My Quran Time jangan kita jadikan sebagai kita kena ikut terus, kita kena terus bagikan 2/3, bukan. Ada caranya ya, kena tanya kepada yang pakar. Betul. Cuma kita tahu bahawa wasiat boleh dibuat, dan kalau katakan harta faraid itu 2/3 perlu disampaikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi hak untuk orang-orang yang terdekat itu dia tidak akan diganggu gugat oleh apa yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa. Baik. Jadi kalau katakan wasiat 1/3 itu ya, masih lagi ayat 182 ini masih sah. Maksudnya apa? Kalau wasiat itu berat sebelah ataupun melakukan kesalahan, kena ada orang yang mendamaikan, maka tiada dosa, tidak ada salah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang mendamaikan, contohnya lah ya Ustaz ya, dia nak bagi kepada orang-orang yang tidak sepatutnya, contohnya, ataupun tidak adil ya. Contoh nak bagi anak-anak tiri contohnya, tak dapat. Ya, tetapi kalau anak tiri itu mungkin dia ada 2-3 orang, seorang sahaja yang nak rebut segala-galanya pasal dia cuba untuk tukar-tukarkan, itu yang dibincangkan pada ayat 181, maka kena ada pendamai. Kena ada pendamai ya, dan pendamai ini boleh daripada hakim, daripada orang-orang yang telah dilantik ya. Kita kena tanyalah kepada pejabat syariah untuk dapatkan lebih jelas perkara ini. Baik. Jadi seterusnya kita masuk kepada ayat 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Ustaz ni kalau kita tengok ayat 182 ni pasal wasiat, apa kaitan dengan puasa. Ya. Jadi kalau kita tengok puasa itu secara ringkas maksudnya adalah menahan diri daripada makan minum perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Kalau itu imsak ataupun tahan diri, sebenarnya ayat-ayat yang sebelum ini ya bercakap tentang qisas ataupun sebelum itu lagi tentang bir ya, tentang kebajikan, tentang qisas dan juga wasiat. Ia adalah amalan orang bertakwa. Dan bagaimana nak membina takwa ialah apabila kita dilatih oleh puasa. Misalnya, maksudnya kalau kita boleh latih puasa, tahan diri daripada perkara yang halal, makan, minum kan halal. Kita boleh minum. Tapi bila sampai bulan Ramadan kita boleh imsak, boleh tahan diri, maksudnya itu latihan untuk kita tahan diri daripada ambil harta yang tidak hak dalam pewarisan contohnya. Jangan apa istilahnya gelojoh sangat, tamak sangat. Pasal apa? Itulah yang diajarkan dalam puasa.
perkara yang halal pun kita tahan, apatah lagi perkara yang haram. Ataupun bercakap tentang qisas, maksudnya kalau Allah cakap peraturannya begini-begini, jangan tamak sangat untuk kita mohon. Contohnya dia nak minta harta duit ransom kan, ataupun diat. Contohnya, maksudnya kalau dibunuh saya nak minta, kalau boleh saya nak minta 1 trilion contohnya kan. Berpada-padalah perkara itu, ya. Kerana apa? Walaupun ada hak, tetapi kita kena ingat jangan sampai kita menggunakan, ya, ada orang ustaz, ya, dia gunakan peraturan itu untuk jadi kaya. Jadi dia buat plot untuk membunuh seseorang agar nanti dapat duit ganti rugi, padahal itu bukanlah roh sebenar daripada peraturan tersebut. Ia adalah untuk menjaga kebajikan orang-orang yang ditinggalkan oleh yang dibunuh. Baik. Jadi dalam ayat 183 ini, wahai orang-orang beriman, difardukan pada kamu puasa seperti mana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, apakah yang kita boleh belajar daripada ayat ini untuk membina takwa selain daripada solat, daripada zakat? Puasa adalah latihan yang penting, ya. Saum, dan kalau kita tengok sejarah, ya, saum ini ada kaitan dengan latihan yang diberi pada kuda, ustaz. Kalau sebelum berperang, ya, kuda itu akan ditahan daripada makan minum, dilatih, dihenjut lari sekuat mungkin di padang pasir. Jadi bila dia dalam latihan itu sudah kuat tanpa makan minum, maka kuda itu sudah layak untuk masuk berjuang. Dan ketika tak ada makan minum ketika berperang, ustaz, kan, tak boleh pula nanti kejap kan nak pergi cari air dulu kuda tu minum. Kalau kuda itu sudah dilatih, maka insya-Allah selepas daripada latihan itu boleh dia berjuang. Apa kaitan dengan kita? Kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan contohnya, kita dilatih seperti kuda, ya. Kalau tak makan, tidak minum, tidak mengambil perkara yang halal pun boleh tahan, maka sudah tentunya kita ini sudah jadi pejuang yang mampu meneruskan 11 bulan seterusnya dengan sijil takwa. Ya, la'allakum tattaqun. Maksudnya dia boleh jaga diri dia. Takwa daripada perkataan wiqayah, maksudnya ialah menjaga diri daripada segala masalah dengan meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah beritahu kepada kita apakah peraturannya, ya, pada ayat 184, ayyamam ma'dudat, ya, ada beberapa hari, beberapa yang ditentukan, beberapa hari itulah yang dinamakan bulan Ramadan. Tetapi tidak ada bulan Ramadan dinyatakan, ustaz, ya. Dicakap beberapa hari sahaja. Ramadan akan muncul pada ayat seterusnya sekali sahaja dalam Al-Quran. Mengapa? Nanti kita tengok. Maksudnya Allah nak mengangkat satu bulan namanya bulan Ramadan, tempat Allah nak bagi hadiah. Macam ini, ustaz, ya. Ada hadiah. Ya. Allah nak bagi hadiah, dan hadiah ini sebenarnya hanya dapat diperoleh bagi orang yang betul-betul buat persediaan. Apa persediaannya? Puasa. Ya. Jadi apakah syaratnya? Faman kana minkum maridan, Allah beritahu yang sakit, yang musafir, fa'idatun min ayyamin ukhra, dia kalau dia nak ganti, dia boleh ganti pada hari lain. Dan bagi orang yang, ya, kalau kita tengok di sini, bagi orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang yang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi maksudnya kalau katakan dia sakit, dia nak puasa juga, ya. Kalau katakan musafir, dia nak puasa juga, buat kebaikan ini, itu lebih baik, ya. Fa huwa khairul lah, jika berpuasa, khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, ya. Tapi ada rukhsah. Allah berikan di sini nak menceritakan bahawa puasa ini adalah satu latihan yang amat penting, ya. Dan itulah sebabnya kalau boleh ustaz, ustaz tadi dah baca daripada ayat yang ke-186, saya nak minta ustaz baca sekali lagi ayat 183, kerana kita nak pecahkan ayat ini kepada 3 bahagian. Tiga bahagian. Jadi ustaz baca macam biasa, tapi nanti kita bincang balik pasal puasa ini sebulan setahun, ya. Boleh dia puasa sunat, tapi ada komponen penting yang perlu kita beri perhatian. Jom ayat 183. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sebelum tu saya nak mention sikit, ada sahabat kita daripada Singapura, iaitu Chaf Lunch. Payah nak sebut nama ni. Top fan kita di FB TV Al Hijrah. Mohon doakan Puan Ayu Kosumawati
teman Quran Time yang sedang sakit di hospital. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kesembuhan yang segera. Kemudian daripada Edpom 7, top fan juga. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah dapat mengikuti Quran Time untuk menerima ilmu. Semakin tahu, semakin rindu. Dan ingin tahu kandungan Al-Quran. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita kembali kepada ayat seterusnya. 183 Ustaz. 183. Ya ayyuhallazina amanu. Kita kena bersegera kerana Allah Taala seru kita dengan panggil orang-orang yang beriman. Saya pernah dengar satu kupasan, dia kata kalaulah kita dipanggil oleh seseorang, kita rasa seronok. Mungkin Sultan panggil Ustaz. Oh, ya. Ustaz rasa macam mana Ustaz? Yalah, kalau nak bagi hadiah kan, panggil tu takkanlah dia nak panggil saja-saja kan. Ya, kita rasa teruja sangat, rasa seronok kalau Sultan panggil. Betul. Ini kan orang yang paling hebat, Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil pula panggilan yang paling berharga, iaitu iman, orang-orang yang beriman. Jom kita buktikan 3 perkara Ustaz, pecahan tadi. 3 perkara. Okey. Kita akan satu ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Surahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bahagian 1 Ustaz ya, telah difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana telah difardukan pada orang sebelum kamu. Bahagian yang kedua, la'allakum tattaqun. Bahagian yang ketiga, ya. Sijil Sijil, ya. Tidak semua orang yang dapat sijil tersebut sebagai output, ya. Kerana nombor 1 inputnya ialah iman. Maksudnya, jadi iman ada 6 rukun iman. Bila dipanggil saja wahai orang-orang yang beriman, kena cek balik, oh saya ni iman pada Allah, pada nabi, pada malaikat, pada akhirat, pada qada qadar, pada rasul. 6 rukun iman ini perlu dimantapkan seperti mana kita belajar semalam. Iman kepada Allah, semua perkara ini adalah base, adalah asas Ustaz ya. Kalau tak kuat, dia seperti bahan lah. Kalau kita kata bahan nak buat kek contohnya Ustaz ya, kena ada tepung, kena ada, tak semestinya kek. Kalau saya katakan bagi pada Ustaz, air, tepung dengan telur Ustaz ya. Bagi gula sikitlah. Ustaz boleh buat apa Ustaz? Air, tepung, telur, gula. Boleh buat apa? Boleh buat tu kuih Ustaz. Kuih apa Ustaz? Kuih tu. Pasal Ustaz pandai masak kan? Kuih apa? Yang Ustaz biasa guna 4 ni saja. Ada air, ada gula, tepung, telur. Oh. Boleh buat ni apa orang kata? Boleh buat roti ya. Ada yang kata dekat Facebook macam mana pula? Mungkin ada yang kata ada yang kata lempeng ya, ada yang kata donat. Donat boleh ke? Boleh ya. Kalau tanpa pakai dia punya penaik pun tak apa ya. Roti canai contohnya. Tetapi semua input ini, bahan ini, ia perlu diproses. Kalau diprosesnya begini Ustaz ya, dia pakai air, pakai minyak sikit, ada tepung, gula. Tapi kalau dia buat begini, itu prosesnya, outputnya, hasilnya apa Ustaz rasa-rasanya? Kalau macam ni, macam kat kedai mamak tu, roti canai kan. Kalau katakan dia ambil, dia dah tepung, uli, kemudian sikit letak dalam kuali tu, itu namanya kuih-kuih lah. Kuih-kuih, jemput ya. Jadi bergantung kepada sumbernya, input, bahan. Dan bila bercakap tentang puasa, ini adalah proses Ustaz ya. Proses yang akan melahirkan, bergantung. Kalau prosesnya betul, ia akan melahirkan output yang bagus. Dan itu sebabnya mengapa proses ini kita nak bincangkan tadi. Perkataan yang kita nak belajar pada hari ini adalah sama ya. Mari sama-sama kita perhatikan. Sama maksudnya proses menahan diri daripada perkara yang kalau katakan dalam fiqh ataupun dalam puasa yang kita fardukan, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, perkara membatalkan puasa daripada terbit matahari hinggalah kepada terbenam ya matahari. Pada hari tertentu 14 kali berulang dalam Al-Quran. Ini adalah satu latihan yang penting, proses yang penting, pasal ada orang yang mengaku beriman Ustaz ya. Mengaku beriman, kalau dia proses, salah satu prosesnya namanya adalah puasa, insya-Allah hasilnya tadi daripada tepung, air, gula jadi roti canai ya. Yang ini melahirkan orang yang akhlaknya amat-amat bagus,
amat prihatin kepada Allah, namanya lah ada takwa. Tapi kalau lepas bulan puasa dia makin tak berapa bertakwa, itu kemungkinan apa? Sama ada bahan tak cukup Ustaz ya, dia pakai tepung berulat. Ya. Ataupun dia punya prosesnya itu tidak betul-betul menahan diri berjuang seperti kuda di padang pasir. Jadi itu cara bagaimana kita melihat segala ibadah kita. Ibadah kita itu di peringkat dia punya proses. Iman adalah dia punya input dan outputnya itu, hasilnya itu adalah takwa, ihsan, akhlak dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana, mengapa ini penting? Ini persediaan untuk mendapat hadiah. Apakah hadiahnya? Kita akan sambung pada selepas rehat nanti. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham dan amal untuk menyambung bahagian muka surat yang ke-28, ayat yang 185 hingga 186. InsyaAllah, sebelum kita masuk sedikit segmen tajwid, saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat sekalian untuk bertemu ataupun bergabung di platform rasmi kita, yang mana kita ada dua akaun Facebook. Antara yang pertama, Sahabah Al-Quran, My #Quran Time. Yang kedua, My #Quran Time. Dan kita juga ada YouTube, My #Quran Time Official. Dan akhir sekali kita ada Instagram, My Quran Time Official. Sama-sama kita bertemu untuk kita berkongsi ilmu dan juga manfaat, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, kita masuk sedikit berkenaan dengan bahagian tajwid, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin berkenaan dengan adab-adab membaca Al-Quran, iaitu yang ke-9, menghayati maksud ayat ketika membaca Al-Quran. Yang ke-10, memberi perhatian ketika guru menerangkan contoh bacaan. Dan yang ke-11, memohon rahmat ketika membaca ayat yang berkaitan. Yang ke-9, menghayati maksud ayat ketika membaca Al-Quran. Kalau boleh, bila kita baca Al-Quran, bukan sahaja mulut kita menggerakkan lidah melantunkan ayat Al-Quran, kalau boleh akal kita memerhatikan makna. Bila kita merhatikan makna, insya-Allah hati kita boleh mengambil pelajaran daripada ayat yang kita baca. Dan memberi perhatian apabila guru menerangkan kalimah-kalimah berkaitan dengan Al-Quran, sebagaimana Fadil Ustaz Fazrul sebut, tadabbur Al-Quran, kita dapat pelajaran yang begitu banyak daripada perkataan-perkataan dan juga ayat yang Allah Taala sampaikan. Ke-11 tadi, memohon rahmat. Bila kita baca ayat Quran, ada ayat-ayat seperti mana kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat-ayat berkaitan doa, berkaitan dengan syurga, kita boleh memohon. Kita angkat tangan, ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Kita baca ayat-ayat berkaitan dengan neraka umpamanya, kita berhenti sekejap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itu antara cara-cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan. Sila Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah, itu adalah kaedah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran Ustaz ya. Kena bagaimana kita perlu fokus kepada guru mengajar ya, dan menghayati, dan itulah yang kita buat dalam My Quran Time. Ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang sudah pun melakukan adab ini, dan kalau katakan kita rasa macam ada yang tertinggal, kita sama-sama semak bersama. Baik, kita teruskan pada ayat 185 hingga ayat 186 berbicara tentang hadiah yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey. Baik, kita sambung bacaan seterusnya berkaitan dengan bulan yang mulia, bulan penghapus dosa, bulan yang begitu mulia kerana Allah Taala muliakan. Insya-Allah. 185 hingga 186, dua ayat. Kita membacanya dengan taranum nahawan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 185 dan 186 ini adalah amat istimewa Ustaz ya. Berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama petunjuk kepada seluruh manusia, yang kedua wabayyinatim minal huda, penjelasan kepada petunjuk yang diberikan, dan yang ketiganya Al-Furqan. Jadi satu hadiah yang Allah berikan, dia kalau katakan kita dapat hadiah Ustaz ya, macam satu kotak hadiah ini, dia ada orang dapat hadiah tapi dia simpan dia kotak hadiah tersebut, tapi ada orang yang dapat anugerah datang daripada Allah ya. Kalau katakan ini hadiah dapat daripada ustaz lah bagi saya, kalau saya simpan ustaz, sayang sangat ni, sayang ni saya letak atas rak sampai berdebu, itu mungkin cara menghargai hadiah yang tidak betul ya. Tapi kalau saya buka ya, kemudian barulah saya rasa wah ada emas contohnya lah tapi ini bukan emas lah ya. Okey berkilat-kilat, baru kita akan dapat. Pasal apa? Pasal kita dah buka dan menghargai. Wah, dan inilah yang berlaku tuan-tuan sekalian pada bulan Ramadan. Apabila kita diberikan satu anugerah, unzila fihil Quran, ini diturunkan ya, dianugerahkan oleh siapa? Oleh Allah, menjadi tiga, membawa kepada tiga fungsi. Yang pertama adalah hidayah. Al-Quran yang kita baca ini ya, menjadi sumber hidayah dan menjadi hadiah. Ya, hidayah dan hadiah itu ada kaitan. Maksudnya setiap kali kita membaca Al-Quran ini, kita akan rasa wah gembiranya macam kita dapat parcel ustaz ya, dari petang melalui siapa-siapalah post ke apa sebagainya yang ada, dapat setiap hari hadiah. Lantaran apa? Lantaran ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mencerahkan. Pasal kita dapat hadiah, kita akan rasa excited, kita rasa gembira. Yang pertama. Yang kedua ialah ia menjelaskan wa bayyinatin minal huda. Al-Quran ini ada penjelasan, ada penerangan kepada hidayah tersebut. Kadang-kadang kita mungkin kita dapat hadiah ya, kita tengok tapi kalau kita tahu penerangannya, ini kalau gadai ustaz, kalau betul lah emas kan, gadai ini kan nilainya ini mahal kan. Kalau kita tahu penjelasannya, kita akan rasa lebih berharga dengan setiap huruf yang ada dalam Al-Quran. Dan itu yang kita buat sedikit, saja pada My Quran Time, pasal kita buka hadiah ini. Dan yang ketiganya apa? Wal Furqan, dapat membezakan yang hak dan yang batil. Kita tahu bahawa sebenarnya hadiah yang diberikan ini
adalah sesuatu yang betul-betul berharga berbanding dengan hadiah-hadiah lain. Kita rasakan bahawa saya dapat kereta ke, saya dapat duit ke apa ke, itu hadiah. Tetapi bila hadiah itu datang daripada Tuhan, Allah berikan khusus, Allah highlightkan pada ayat ini, maksudnya apa? Inilah yang paling hebat yang Allah beritahu juga dalam surah Ar-Rahman, Allamal Quran. Ini adalah rahmat daripada Ar-Rahman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, disambung selepas itu Allah bercakap tentang faman syahida minkumus syahra falyasum. Sambung balik tentang puasa. Jadi puasa ini ataupun bulan Ramadan ini persediaannya mestilah dengan puasa agar bertakwa, kerana orang yang bertakwa yang betul-betul nak mencari penyelesaian, mengelakkan masalah dengan bantuan Allah, orang-orang ini akan dapat menghargai hadiah ini. Ya, tapi kalau orang yang tak bertakwa, dia rasa macam hadiah ni tak penting kot. Lepas bulan Ramadan, dia tak kisah lagi dah kepada hadiah ini. Maksudnya orang ini adalah orang yang tidak menghargai hadiah Allah. Saya nak bawakan kepada tuan-tuan sekalian kepada sambungan, ya, iaitu waman kana maridan, siapa yang sakit, bermusafir, dia boleh ganti balik, ya, mana yang dia tak boleh berpuasa pada hari akhir. Tapi Allah nak highlightkan perkataan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nakkan kemudahan, bukan nak susahkan. Ya, pasal ustaz ni, waktu kecil-kecil saya lah ustaz ni, bila kata kena puasa 28 29 hari tu, mencabar ustaz. Betul. Kan? Kita rasa susah, ya. Tapi Allah cakap, tak, Allah nakkan ini kesenangan. Apa maksud di situ? Satu ialah kita kena puasa sebulan ya ustaz. Cuba bayangkan kena puasa 6 bulan. Allah, masya-Allah. Kan? Kita rasa ya Allah bersyukur pasal bukan 6 bulan. Mana daripada 365 hari hanya 30 hari 30 hari je, 30 hari. Satu. Yang keduanya apa? Selepas kita berpuasa itu, kesannya ialah dari segi kesihatan kita. Lepas kita berpuasa itu, kita pasal banyak baca Al-Quran, kita akan dapat hidayah. Itu sebabnya selepas itu ayat itu menyatakan walitukmilul iddata, ya, lengkapkan jumlahnya, bertakbir pada Allah atas hidayah. Pasal dengan 30 hari itu, ia membuka ruang hidayah yang lebih besar. Maksudnya, daripada orang yang tak pernah semayang berjemaah, tak semayang tarawih, tak pernah baca Quran, tidak kisah-kisah. Pada waktu bulan Ramadan ini, ada seorang guru saya ketika di luar negara dahulu, dia kata, bulan Ramadan ini, ajak kepada non-Muslim, kepada orang yang degil-degil ini, ajak makan buka puasa pun okey. Pasal apa? Ruang hidayah amat besar pada bulan Ramadan. Dan kalau adakan dapat hidayah ini, la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, apa kesannya? Kita bersyukur. Kalau katakan lepas bulan Ramadan ustaznya, si suami amat menghargai, terima kasih pada si isteri, bersyukur. Ya. Si isteri dapat lagi menghargai pada si suami. Lepas Ramadan makin bahagia ustaz kan? Maka pada waktu itu kita akan nampak, wah, kalau boleh Ramadan ini, orang soleh pada zaman dahulu, kalau boleh nak Ramadan ni sepanjang tahun ustaz. Pasal apa? Kesan daripada beribadah bersama Quran dan wala'allakum tashkurun. Ya. Jadi pada bulan Ramadan dengan Quran akan melahirkan orang yang lebih bersyukur. Seperti mana tuan-tuan perhatikan dalam My Quran Time ini, tuan-tuan akan rasa wah, banyak sangat hadiah, bersyukur setiap hari dapat hadiah. Dan Allah tambah lagi pada ayat 186 itu bercakap tentang doa juga berlaku pada bulan Ramadan, tapi bukan sekadar pada bulan Ramadan. Saya nak minta ustaz, walaupun tadi dah baca awal ustaz ya, tapi ayat ini penting, terutama tadi ada nampak ya, ada yang sakit, ada yang tidak sihat. Betul. Kita memahami ayat 186. Ustaz boleh tolong ulangkan? Silakan Baik, ustaz. kita baca ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun.
Sadaqallahul azim. Surah Allahul Azim pada ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bila bulan Ramadan kita dapat Quran Ustaz ya, kita akan jadi orang yang amat bersyukur. Pasal apa? Bila kita siapkan diri dengan puasa, kita dapat jadi orang yang bertakwa. Ya Allah, saya perlukan jawapan daripadamu ya Allah untuk selesaikan banyak masalah diri ini, keluarga saya, masyarakat saya. Maka Quran sebagai hadiah daripada Allah, bila kita makin berinteraksi dengan hadiah ini, kita rasa amat suka dan kita menjadi orang yang amat bersyukur. Apa kesan bila kita jadi orang yang amat bersyukur? Pasal dah dapat banyak hadiah daripada Allah Ustaz ya. Setiap hari rasa kalau ada masalah, Allah pasti bagi hadiah pada saya. Lepas bulan Ramadan pun kita rasa baik saya baca Quran, my Quran time tak cukup, saya baca sendiri. Kerana apa? Pasti Allah akan bagi hadiah lagi banyak kepada saya. Kesannya ialah kalau orang itu ibadi. Perkataan dalam Al-Quran ini bila Allah menggunakan perkataan ibad, itu maksudnya apa Ustaz? Hamba yang disayangi. Jadi kalau abid itu dia ada ancaman, ada ancaman ya. Jadi tuan-tuan, bila ibadur rahman maksudnya hamba yang disayangi oleh ar-rahman. Bila Allah bercakap begini, wa idza salaka ibadi, hambaku yang disayangi, walaupun terjemahan tidak diletakkan perkara tersebut ya, fa inni qarib. Biasanya dalam Quran wa idza sa'alaka ini nanti akan cakap qul ataupun qala ya, tapi di sini tidak ada perkataan qul. Maksudnya terus Allah menjawab, sesungguhnya aku dekat. Allah amat dekat ya. Jadi apakah yang berlaku di sini? Kalau kita tengok anni ini, maksudnya seorang hamba bila dia dah rasa ya Allah aku perlukan ya, hamba yang disayangi ini perlukan engkau ya Allah. Anni, saya ada masalah hari ini, ada kawan saya sakit ataupun saya sakit hari ini, saya ada masalah duit, ada masalah keuangan, ada masalah keluarga. Bila katakan apa sahaja masalah seorang hamba Ustaz ya, orang hamba tu dia sentiasa ada masalah. Abd anni, dia kaitkan dengan ya Allah, maka Allah cakap fa inni qarib. Maksudnya apa? Dia boleh cakap, tuan-tuan boleh ada sekeluarga yang buat masalah, kita boleh cakap keluarga aku ni masalah betul. Contoh kan. Tapi bila anni dikaitkan dengan Allah, apa perkataan kita jadi? Ya Allah, masalah dalam keluarga aku banyak sangat ya Allah. Dia dah jadi doa. Dia dah jadi doa. Tambah ya Allah, boleh tambah ya Rahman, ya Rahim apa sebagainya. Tambah sahaja dia dah mula dikaitkan tentang aku. Maknanya rintihan tadi jadi doa. Rintihan. Ya, jadi semua macam contohnya tuan-tuan kata macam tengah dengar sekarang ni, tak pasti nak makan apa kan? Ya Allah, nak makan apa, lepas ni ya Allah. Itu jadi doa. Jadi doa ya. Nanti adalah sesuatu apa Allah cakap, uji budak wa tad'i idza da'an. Masya-Allah. Ini Ustaz ya. Aku menjawab, Allah menjawab. Dakwah itu maksudnya apa? Satu doa Ustaz. Ya, kalau doa itu banyak doa, ini dakwah satu doa. Siapa yang berdoa? Orang yang solat ke, orang yang khusyuk ke, orang yang bertakwa ke, Allah cakap ad-da'. Ad-da' itu maksudnya orang yang berdoa. Bukan semestinya orang itu orang Islam. Bukan semestinya orang tu solat. Dia mungkin berdoa, ya Allah aku perlukan sangat bantuanmu ya Allah, padahal dia tak solat pun. Allah tak cakap di sini al-musallin, tetapi Allah cakap ad-da'. Apa kata Allah? Allah jawab. Dan soalannya ialah Ustaz ya, Allah jawab ketika bila? Kan? Sebelum kita doa, of course lah tak Ustaz ya. Semasa ke ataupun selepas kita berdoa, jawapannya ialah apa? Idza da'an. Allah jawab semasa. Contohnya lah tadi kan, bila kita cakap saja ya Allah tak tahu ya Allah nak makan apa, contohnya lah kan Ustaz ya. Sebenarnya bila Allah menjawab sahaja ya, maka sudah berlakulah. Adalah orang yang dah masakkan, ada proses dah berlaku dah, Allah jaga ya. Syaratnya apa? Falyastajibu li ya. Syarat ada Ustaz? Ada syarat ya. Falyastajibu li, bila Allah jawab, lepas tu kita kena jawab pula ikut kepada Allah. Ya, Allah panggil, Allahu akbar, contohnya jawab ya. Oh ya Allah, aku kena semayang ni ya Allah. Wal yu'minu bi, percayalah betul-betul pada Allah, la'allahum yarshudun, agar kamu mendapat kebenaran atau petunjuk kebenaran ini. Jadi ceritanya apa?
Allah utamakan kita punya permintaan, tapi syaratnya selepas itu ialah kita pun kena tunaikan permintaan Allah, barulah Allah akan kabulkan lebih banyak lagi doa kita. Ya. Dan Allah mulakan dengan kita dahulu pasal kita hamba, tuan-tuan sekalian. Kita penuh banyak masalah dan kita perlu banyak hadiah demi hadiah demi hadiah. Macam mana nak menjemput banyak hadiah daripada Allah sehingga ditunjuk pada jalan yarsyudun, Ustaz ya. Bukan yahtadun dekat sini, yarsyudun. Ada beza. Ya, kalau yahtadun itu dapat hidayah, kalau kita pakai GPS kan. Kita kadang-kadang turn right kan, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kita first time pertama kali kita mungkin gelabah kan. Itu yahtadun Yahtadun. Tapi bila kita dah berpengalaman ya dalam apa saja masalah, kita mesti dah tahu dah bila GPS kata turn right pun kita kata tak apalah, tutup pun tak apa, saya tahu dah jalan yang betul. Itu namanya rusydun. Dia sudah matang dalam hidayah, dia tahu dah bahawa tak payahlah sibuk-sibuk sangat, kita tahu Allah ada. Itu namanya orang yang dipimpin kepada hidayah yarsyudun. Macam mana jadi begitu? Kerana mereka selalu berdoa kepada Allah walau isu nak makan apa hari ini. Dia tak cakap nak makan apa hari ini. Ya Allah, dalam hatinya bercakap, ya Allah, saya nak makan apa hari ini ya Allah, kan? Bukan saya nak makan siapa. Itu lain macam maksudnya. Okey. Saya nak makan apa, itu adalah intisari daripada ayat 186. Ustaz, mana ada kaitan tak maksud dia ibadat puasa tu dengan doa di hujung tu? Sudah tentu Ustaz ya, bila Allah letakkan begini, apa yang kita perhatikan ialah puasa membersihkan makanan kita. Kan? Yang halal pun kita tahan, apatah lagi kita kena beritahu, kita tak nak ambil rasuah. Itu yang isu yang sebelum ni yang kita bincangkan. Pasal apa? Pasal bila kita bersihkan makanan, maka dia ada kaitan dengan hadis Nabi kan, yang Ustaz ada kongsi sebelum ini kan, tentang ada orang musafir pakaian compang-camping doa, tapi doanya tak diterima. Rupa-rupanya pasal apa? Pasal ada isu makanan. Ya, dan isu makanan ini yang kita dah bincang sebelum ini perlu kita jaga. Salah satunya puasa, salah satunya adalah zakat, dan insya-Allah itu pelajaran yang kita boleh ambil pada hari ini. Jadi mari kita sama-sama tengok pada resolusi kita yang boleh kita ambil pada hari ini. Daripada ayat 183 sebentar tadi, kita laksanakanlah puasa ya pada bulan Ramadan. Kalau ingin ditambah lagi pada bulan selain bulan Ramadan, kerana ia membina, menjemput sijil takwa. Itu adalah yang pertama. Dan bila kita dapat takwa, insya-Allah kita akan dapat resolusi yang kedua, hargai Al-Quran sebagai sumber hidayah. Kita akan sentiasa dapat hadiah daripada Allah, penerangan dan pembeza di antara hak dan yang batil. Kita akan buang perkara-perkara batil dalam hidup kita. Kita rasa bahawa kita degil, ada anak kita yang degil, suami degil, isteri degil, tetapi dengan Quran bersedia ia akan mentransformasikan setiap insan. Dan yang ketiganya, banyakkan mengadu kepada Allah untuk apa? Terus dipimpin pada jalan yang lurus. Kita yakin matang seperti mana GPS kata turn right, ke kanan, kita kata tak apalah, tutup je GPS, saya tahu dah macam mana nak sampai kepada destinasi dalam hidup saya. Tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Allah izinkan kita mendapat menjadi orang bertakwa, orang bersyukur, dan sentiasa dipimpin pada jalan yang lurus. Baik, terima kasih. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan surah ini juga mengajar kepada kita walaupun kita laksanakan ibadat Ramadan, tapi kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kesungguhan kita nakkan sesuatu. Walaupun kalau kita kata kita buat ibadat sudah pasti kita nak syurga. Kenapa kamu ibadat? Nak syurgalah, nak pahala. Tapi tak cukup ibadat, kita doa pula khusus sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dalam Al-Quranul Karim. Sama-sama kita berdoa agar Allah Taala tunaikan hajat kita dan pertemukan kita semua ke syurganya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami dalam majlis ilmu My Quran Time pada hari ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati ya Allah.
Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah perpisahan selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini masuk meresak dalam hati-hati dan jiwa-jiwa kami ya Allah. Perlihatlah kepada kami apa yang hak dan apa yang batil ya Allah, dengan sejelas-jelasnya ya Allah. Kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti akan yang hak yang benar ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kekuatan kepada kami untuk beramal saleh dengan segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarkan akan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah akan amalan kami di bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amalan kami di bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk kami bertemu pada Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Kami berazam ya Allah. Kami berazam ingin melaksanakan Ramadan dengan lebih baik daripada apa yang lalu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah kepada sahabat-sahabat My Quran Time ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Berikanlah seluruh kebaikan kepada mereka dan ahli keluarga mereka ya Allah. Kurnialah kepada sahabat-sahabat Quran kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ukhuwah ini ukhuwah yang berkekalan hingga ke jannah-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa, moga-moga kita menjadi orang yang dipimpin di jalan yang lurus. Kita ingin sebarkan mesej hadiah daripada Allah. Kita nak buka pada setiap hari ini, itulah Wakaf untuk Ummah sebagai satu platform kita menjemput pada tuan-tuan untuk menyumbang, berwakaf agar hadiah daripada Allah ini dapat kita sebarkan, dapat kita kongsikan dengan ummah, agar ummah ini dipimpin di atas jalan yang lurus. Kita bertemu lagi Ustaz pada jam 5 petang nanti insya-Allah, dan ulangan pada jam 10 malam dan 6 pagi ya, bagi tuan-tuan untuk menyemak, mengulang kaji balik apa yang ada pada halaman 28. My Quran Time ya, dibawakan oleh Mufaz. Kita harapkan terus kita baca, faham, amal. Kita nak mendengar akhir ayat daripada Ustaz, ayat 186. Jangan lupa berdoa agar dipimpin ke jalan yang lurus. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.